Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton channel kami. Sesi Sembang Petang bersama Pak Cik Bawang. Kali ini kita bawakan seorang tetamu khas dari Fakulti Perubatan. Bersama dia Dr. Amani, kawan baik saya yang selalu kongsi dengan saya berkaitan isu-isu perubatan dan sebagainya. So hari ini dia akan kongsi dengan kita mengenai isu yang sedang hangat dikatakan sehingga sampai ke Dewan Rakyat mengenai rang undang-undang baru berkaitan produk tembakau lah atau orang selalu gunakan singkatan GEG kan. Selalu kita dengar GEG itu apa. So kita dengar sendiri daripada pakar yang boleh berbincang mengenai perkara ini lah. Mungkin kita boleh mulakan Dr. Amani terangkan sikit nama dan juga jawatan doktor lah di Universiti Malaya. Okey, terima kasih Prof Adib. Nama saya Nur Amani binti Ahmad Tajuddin dari Jabatan Perubatan Rawatan Utama Fakulti Perubatan Universiti Malaya. So kalau family UM ni dipanggil RUKA lah, Rawatan Utama Kesihatan Am. So office kita dekat dalam PPUM sebenarnya. Okay. So saya pakar perubatan keluarga. Jadinya saya dalam seminggu saya ada lebih kurang dalam 1 ke 2 hari saya ada klinik sendirilah. Kalau saya sakit perut pergi RUKA mungkin jumpa doktor lah. Macam tu. Saya mungkin akan cakap dekat MO saya, boleh tak tolong tengok Dr. Adib kalau hari tu bukan hari klinik saya. Kalau saya ada, insyaAllah saya tengok. Okey, terima kasih banyak doktor. So, balik pada topik kita pada hari ini. Boleh doktor terangkan sikit apa yang dimaksudkan dengan generational endgame atau generasi apa bahasa Melayu? Penamat. Ya betul, yang sedang hangat dikatakan sekarang ni. Okey, so singkatan generational endgame ataupun generasi penamat adalah GEG. Jadinya seperti yang YB Khairi Jamaluddin kata, sesiapa yang lahir pada 1 hari bulan Januari 2007 dan ke atas adalah generasi yang tidak patut terdedah kepada apa-apa jenis produk tembakau. Okay. Dan produk tembakau ini termasuklah rokok konvensional, vaping products, e-cigarettes, shisha dan apa-apa saja jenis tembakau lah. Jadi mereka tidak patut terdedah juga kepada asap rokok ni sebenarnya. Dan tujuannya adalah untuk melindungi generasi yang lahir pada tahun 2007 ke atas daripada kesan buruk produk tembakau, kerana kita tahu bahawa prevalence merokok di Malaysia sekarang ni tinggi dan ia adalah statik sebenarnya. Kita tak nampak penurunan sebenarnya dalam prevalence merokok. Okay. Jadinya prevalence merokok ni dia statik sekarang ni sebab sebenarnya jumlah orang yang merokok lah di Malaysia. Kerana sebenarnya walaupun orang yang merokok rokok konvensional tu mungkin dia dah makin berkurang. Okay. Tetapi sekarang ni dia dah digantikan dengan e-cigarette ataupun vaping. Terutamanya di kalangan remaja dan kanak-kanak sekolah. Jadi mereka adalah golongan yang kita perlu protect daripada kesan-kesan buruk ni lah. Okey, soalan pertama daripada saya mungkin yang bermain di fikiran saya daripada dulu lagi, saya faham dengan kebaikan inisiatif nak dibawa ni. Tapi tarikh 1 Januari 2007 tu, kenapa tarikh itu yang dipilih? Okey, kenapa tak sebelum lagi ke? Kan, tarikh asalnya 75 ke kan, contoh kan. Cakap pula. Okey, teruskan. Okey, jadinya tarikh asal dia sebenarnya adalah pada 1 Januari 2005. Okey. Tetapi selepas banyak perbincangan di Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri dengan berbagai pihak, jadi umurnya dinaikkan ke tahun 2007. Kenapa tak lagi awal? Sebab bila lagi awal, maknanya orang-orang tu mungkin memang dah jadi perokok tegar. I see. Apabila mereka menjadi perokok tegar, usahanya adalah untuk memberhentikan mereka daripada rokok, dan dia dah ada program, nama dia mQuit. Kalau pergi dekat KKM punya website, nama dia jomquit.com. So program tu dah ada lama, bertahun-tahun juga. Tapi tiada program khas untuk kanak-kanak dan remaja untuk mengelakkan mereka daripada menjadi perokok dan pengevap baru, ataupun untuk menghentikan kanak-kanak dan remaja daripada berhenti merokok dan vape. Sebab itulah benda ni dibuat. Supaya kita boleh kekang perkara ni daripada awal lagi. Betul. Sebab melentur melentur buluh biar dari rebungnya. Betul. Jadi doktor, saya rancangan ni saya suka tanya soalan usik-usik sikit lah. Saya faham doktor daripada bidang perubatan dan sebagainya. Memang kita sebelum mungkin nak
jadi generasi yang sihat, rakyat yang sihat, sebab rakyat yang tak sihat ni kos dia tinggi doktor. Betul tak kan? Jadi mungkin doktor boleh kongsi sikit kos perokok ni kepada negara, kepada sistem kesihatan negara. Tinggi ni macam mana doktor? Alamak Dr. Adib. Ha? Okey, ini Anggaran ini, lah, anggaran. Anggaran dia memang saya tak berapa ingat sebab bila cakap pasal kos ni dia tak ada terpahat dalam minda saya. Okey. Tetapi it goes to millions. Million, berjuta-juta. Yes, Kos macam mana tu? berjuta-juta. Sebab ada orang cakap isap okok, saya tak ada apa-apa pun. Pakcik saya isap okok tua-tua tak mati-mati pun. Nah, contohnya lah. Okey, itu kita memang selalu dengar. Ya. Apabila kita buat program pun, especially kepada golongan dewasa, dia akan cakap, saya dah rokok lama. Ayah saya, atuk saya merokok dah lama dah. Tapi dia tak mati-mati pun lagi sebab dah umur 70 tahun. Ya. Ya betul, dia tak mati-mati tapi kualiti hidup dia tu macam mana? Okey, macam kalau kita tengok baru-baru ni Datuk Roshamno ada buat dia punya TikTok video sendiri yang mengatakan dia adalah seorang perokok daripada umur 18 tahun. Sekarang ni dia umur 55 tahun dan dia kata dia mengah apabila naik tangga. Baik. So itu adalah I think contoh yang baik daripada Datuk Roshamno yang mengaku kepada kita yang dia seorang perokok dan dia sokong GEG ni. Okey, berbalik kepada soalan asal saya dah lupa apa dia. So maksudnya katalah tadi boleh doktor anggarkan tak macam mengah ni tadi macam Datuk Roshamno kata tu, macam mana pula dia berkait dengan kos penjagaan kesihatan dalam masyarakat tu? Okey. Kat celah mana dia ada kos pula? Kat celah mana? Okey. So apabila seorang perokok merokok, setelah lebih kurang dalam 10 tahun ke 15 tahun, masalah paru-paru yang sentiasa jadi ataupun mungkin mudah untuk terjadi adalah kita panggil chronic obstructive pulmonary disease. Okey. Di mana kemampuan paru-paru seorang perokok untuk kembang dan kuncup telah berkurangan banyak sekali. Okay. Contohnya kalau kita punya paru-paru boleh berkembang 100% dan kuncup pun tak adalah 100% dia kuncup, okay? Tapi dia berkembang tu pada kapasiti yang maksimum. Tetapi di dalam kalangan perokok, dia mungkin boleh kembang sebanyak mungkin ke 30% ataupun 50% daripada the normal capacity. Maknanya dia punya oxygenation dia ke dalam saluran darah dia dah kurang sangat. Sebab paru-paru ni adalah satu organ yang bertanggungjawab untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida keluar, oksigen kita sedut masuk. Dan oksigen ni penting untuk semua kita punya vital organs, iaitu brain, kita punya jantung, kita punya kidney. So these are our vital organs. Apabila kurang oksigen pergi ke vital organs kita, di situlah kita akan nampak less productivity. Okay. Lepas tu dia akan ada berlaku kolesterol mendap, akan berlaku stroke, sakit jantung semua. Jadi bila bercakap pasal kos, iaitu kos kepada rawatan, contohnya lah kalau the simplest thing that may happen is kolesterol tinggi. Okay. Bila kolesterol tinggi, dia kena start makan ubat on top of lifestyle modification. Ubat yang dia kena makan namanya selalunya ada statin lah kat belakang. Ubat tu melibatkan kos, bukannya sen-sen. Okay? Kalau seseorang itu tak boleh pergi ke hospital kerajaan, mungkin dia akan opt untuk pergi ke hospital private. It is a lot of cost. Consequence of kita panggil hyperkolesterolemia lah, paras kolesterol yang tinggi dalam darah, mungkin boleh menyebabkan stroke, sakit jantung. Okay? Ataupun masalah dengan saluran darah di kaki sendiri. Jadi rawatan, contohnya kalau orang tu kena sakit jantung, dia nak kena buat bypass ke ataupun nak kena buat angiogram, angioplasti semua tu untuk membesarkan balik dia punya saluran darah yang supply pada jantung tu. Sekurang-kurangnya kalau dekat PPUM sendiri, sekurang-kurangnya 7,000. 7,000 untuk alat. Down payment kereta. Betul. So peralatan tu sendiri, katakanlah ayah kepada A, staff UM. Ayah dia merokok. Ayah dia pergi ke PPUM, dia dependent kepada staff UM. So tetapi peralatan tu UM tak cover. Kena bayar sendiri. So if you have that saving of a lot of money, you can pay upfront. Tapi kalau you tak cukup duit nak bayar that 7,000 ke ataupun berapa belas ribu tu, so how is that going to affect that person lah, treatment dia. So that is the cost behind it. Sama juga kalau orang tu ada COPD, chronic obstructive pulmonary disease, dia nak kena ada bantuan pernafasan. Lepas tu mungkin dia perlukan ubat-ubat yang canggih-canggih ni semua, pam-pam untuk bantu dia bernafas. Semua tu mahal sebenarnya, beratus-ratus satu bulan.
Saya rasa dah makin faham, tapi cumanya kalau boleh saya tambah sikit, betulkan saya kalau salah doktor. Doktor sentuh perkataan productivity tadi. So saya nak kaitkan dengan yang tadi isap ukur, tak sakit dan sebagainya. So dia tak akan nampak yang kos yang kalau tak sakit ni. Saya rasa kalau kita kaitkan dengan productivity, maybe dia cepat penat, kat office dia mengantuk, mungkin tu tak membantu productivity pejabat dan sebagainya. Jadi in a way dia ada kos kepada company dia bila dia merokok, dan juga walaupun nampak tak sakit, tapi sebenarnya productivity dia bukan pada tahap maksimum. Betul? Betul kan doktor? Betul. Kalau tengok berita TV3 semalam, ke kemarin dulu kot, ada seorang atlet swimmer, dia vape, dan dia terpaksa buat rawatan sampai dia punya paru-paru kena ditebuk lah. Itu kita panggil, mungkin probably dia ada pneumothorax ataupun pleural effusion, ada air yang dekat paru-paru dia lah, dekat cavity dia. So sekarang ni dia terpaksa berehat untuk beberapa jangka masa yang lama sebab dia kena buat rehabilitasi. Itu dah affect dia punya income, itu dah affect dia punya performance. Sebab dia a swimmer, dia competitive swimmer. So tengok contoh itu saja. Lepas tu kalau kita tengok pada ada satu report 2 tahun lepas, seorang pelajar tingkatan 5 tak sempat ambil SPM sebab dia seorang perokok dan dia juga seorang asmatik. Tetapi ayah dia nak bantu dia berhenti merokok. Ayah dia tukarkan dia kepada vape. So apa yang jadi is that pelajar ni terpaksa masuk, terpaksa intubate, masuk tube pernafasan sebab kesan daripada vape. Akhirnya dia tak ambil SPM. Jadi apa macam mana masa depan dia? Ya, betul. So kos dari segi, tak semestinya dalam bentuk wang ringgit lah. Betul. Kos dari segi productivity, kos segi masa depan dan sebagainya. Okey doktor, saya nak usik lagi sikit. Ada pula orang cakap bukan saya cakap mungkin social media juga, social media. Betul. Sebelum jawab soalan yang nakal ni. Orang kata umur 18 ni patutnya kita boleh buat macam-macam. Kerja boleh, beli kereta boleh, kahwin anak orang boleh, kan? Mati boleh for untuk negara, kan, jadi askar. Tapi sekarang kerajaan kata nak pilih hisap ukur tak boleh. Kita seolah-olah macam menidakkan macam ni kebebasan memilih ni. Komen doktor. I think bila kita cakap pasal kebebasan memilih, people, rakyat Malaysia lah, kita akan pandang ke negara barat. Kalau saya nak quotekan apa yang berlaku di parlimen pun saya boleh quote, tapi I think tak payahlah. Sebab kita selalu pandang ke negara barat. Kenapa kita terlalu memandang ke negara barat sebagai satu negara maju dan everything kita perlu ikut, sampai the freedom of speech and freedom of choice pun kita perlu ikut, di mana kita punya culture, kita punya agama is so rich dalam Malaysia. Tak kisahlah agama Islam ke, Kristian ke, Buddha ke, apa saja agama, memanglah kita kata semua orang berhak untuk memilih. Tetapi kita perlu berjaga-jaga bila kita kata macam tu, sebab bila kita kata berhak untuk memilih, we are bounded by our religion. Kalau orang Islam lah, kita kena pilih benda yang baik, halalan dan thayyiban. Rokok dan vape memang dah disahkan haram. Macam mana datang thayyibannya? So there is no freedom. When you talk about freedom, then you are exposing yourself to more risk. I don't agree with that. Thank you. Sebenarnya saya pun setuju saja je nak tanya. Tak tahu. Sebab sebelum ni pun saya ada berbincang mengenai topik kebebasan bersuara. Dia lebih kurang sama, sebab saya rasa masalahnya dari isu definisi perkataan bebas tu sendiri. Ramai orang masih menggunakan bebas ni tanpa ada limit. Sebenarnya perkataan bebas tu seharusnya digunakan dengan limit. Dan dalam hal ni bila kita cakap kebebasan memilih, sebenarnya bila kita cakap kita argue kenapa kita tak bebas memilih untuk merokok, sebenarnya kita seolah-olah menidakkan kebebasan orang lain untuk hidup tanpa asap rokok. Mereka pun ada hak sebenarnya. Betul. Jadi saya rasa itu bukan soalan yang tepat saya ditanyakan mengenai perbincangan kita pada hari ini. Boleh tak nak tambah sikit? Boleh. Kacau lah tadi kan. Okey, macam ni. 2 hari lepas saya buat program dekat sekolah rendah dekat Petaling Jaya. Baik. On GEG ni lah. Untuk pelajar darjah 4 sampai darjah 6. Jadi dia bila saya tanya, siapa dekat sini yang dalam rumah dia ada orang isap rokok? Dan saya rasa sedih dan terkejut sebab 70% angkat tangan. Ingat 90% tadi Tak, 70%, that is a big number. Besar Because that is out of 450 students. Maknanya anak-anak
kecil kita daripada kecil ni dah terdedah kepada asap rokok. And then saya tanya pula, okay, so antara you all ni yang memang terdedah kepada asap rokok, siapa yang dekat sini selalu kena masuk hospital? Angkat tangan lagi. So most of them yang jawab tadi tu memang angkat tangan. Saya tanyalah, okay, kenapa you kena masuk hospital? Kena oksigen. Sebab kena paru-paru ada infection. Kena asma. So it makes me so sad that the family unit is not aware, ataupun dia aware tapi because dia punya ketagihan tu sangat tinggi, melampaui dia punya kebertanggungjawatan dia kepada family member dia, dan put the children at risk of all this. Whereby kita tahu apabila kanak-kanak terdedah kepada asap rokok dan vape, sebenarnya dia punya attention dia dalam kelas akan kurang. Betul. Dia boleh ada masalah dengan hyperactivity, ataupun dia punya pelajaran dia akan merosot. Dia boleh ada depression and anxiety. Tapi ni parents tak sedar. Tapi kita sebagai aktivis ataupun kita yang di bahagian perubatan ni, bila kita sedar, okey, kita cuba sebarkan the knowledge. Tetapi kita tak boleh nak sampaikan pada semua sekolah di seluruh Malaysia. Dan akan ada tentangan-tentangan. So ini adalah, saya rasa untuk GEG ni banyak cabaran lah sebenarnya. Sekarang ni pun GEG sedang dibentang dan dibahas di Parlimen. Apa harapan doktor mengenai pembentangan ni? Doktor ikuti tak dengan lafaz perbahasan yang dibuat tu? Sedih ke apa ni? Saya sedih lah. So, saya ikuti, of course saya ikuti daripada the first session dengan second session yang semalam tu. Ya, betul. Dan setiap hari pun the big team, team UM ke, team KKM ke, the whole big team of MQuid lah sebenarnya. Sebab kita rapat antara rakan-rakan kerjasama kita. Of course kita mengharapkan outcome yang sangat baik. Yang kita faham YBKG dah berusaha seboleh mungkin. Dan kita tahu walaupun dia di-delay, kena postpone atas cadangan-cadangan semasa di Dewan Rakyat, tapi itu bukannya satu benda yang menghampakan kita, tetapi saya rasa semangat semua orang makin besar kot untuk memperhalusi perkara ni supaya kita boleh bergerak ke depan lah untuk GEG ni. Bagus. Menarik. Saya tertarik dengan prop yang doktor bawa hari ni. Ada perkataan merokok kat situ. So, boleh terangkan sikit tak apa yang doktor bawa hari ni? Okay, so the first product yang saya ada ni is buku perubahan akhir balik kanak-kanak dan remaja lelaki dan juga untuk perempuan. Whereby dalam buku ni yang diterbitkan pada tahun, kalau tak silap, 2019. 3 tahun lepas. Ini juga bidang doktor Ya bidang lah. Saya terbitkan bersama-sama dengan pakar perubatan kanak-kanak. Dalam ni ada satu section kita memang khas letak untuk smoking and dadah. Sekali dalam tu? Sekali dalam ni. Sebab kita tahu golongan kanak-kanak dan remaja dia adalah golongan yang senang dipengaruhi. Dan kita kena cepat-cepat tangkap diorang. So buku ni memang saya rasa dah lebih daripada 5,000 unit terjual. So we hope that by this dia dapat knowledge tu lah. Dalam buku Papa Berhentilah Merokok, ini adalah recent publication dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, di mana ia adalah satu hasil daripada Grand Challenge. Dan di sini ada, it's actually a kartun tapi dia padat dengan information mengenai rokok dan juga vape lah. And actually yang ni ada tips berhenti merokok ke apa? Ada tips berhenti merokok. Sebab tu tajuk dia macam tu? Ya, sebab ini harapan seorang anak kepada ayah dia untuk berhenti merokok. Lepas tu dia tengok adik dia masuk hospital. So ada discussion lah between dia dengan ayah dia, between dia dengan ustaz dia. Lepas tu akhirnya sebenarnya harapan kami adalah untuk kanak-kanak kecil, ibu dan bapa akan membaca bersama-sama. Dan akhirnya apabila dia tengok the section yang belakang, ini sebenarnya tips untuk perokok. Tapi kita bagi tahu pada anak-anak supaya anak-anak menjadi agent kepada ibu bapa dia untuk berhenti merokok lah. So itu harapan. Kat mana boleh dapat buku ni, doktor? So buku ni boleh dapat sama ada daripada kami sendiri ataupun dekat mana-mana kedai buku Dewan Bahasa dan Pustaka. Baik. So this one is a compilation of experts untuk YBKJ bawa ke Parlimen sebenarnya, Generation Endgame, di mana most of the MQuid punya stakeholders, especially daripada akademik lah, menulis mengenai segala perihal merokok dan vape di dalam buku ini untuk disampaikan ke Parlimen sebenarnya. Dan ini pula
is an app developed by our Universiti Melaya punya researcher Okey. untuk quit smoking, untuk membantu. Tapi dia app dan sangat interaktif app ni. Dia panggil Gempak app. Wow. Yep. So inilah benda-bendanya. Okey, menarik. Saya rasa usaha Ni doktor boleh ambil, saya ni ada banyak boleh lagi. Okey. Saya rasa usaha doktor dan tim Jom Quit ni saya rasa sangat mulia and very noble, and I wish you all the best lah. Thank you, Just let me know kalau you perlukan apa-apa bantuan dari segi kami semua untuk menyokong usaha doktor lah ke arah merealisasikan generation end game ni. InsyaAllah. I think kita kena tolong staff UM dulu. Betul, Kan? boleh. Nanti kita buat program sama-sama lah. Boleh? Okey, itu saja masa yang ada kita pada kali ini untuk slot Sembang Petang. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.